Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Amir bin Muhammad Yusof daripada Tingkatan 3. Saya ingin menyampaikan tajuk bicara ilmu saya, iaitu berkata baik atau diam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maksudnya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Seperti kita tahu, umat Islam kini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana berada pada zaman fitnah yang sangat besar. Hampir setiap hari kita terdedah dan tidak terlepas daripada membicarakan perihal orang lain. Sebagai contoh, ia boleh terjadi melalui mesej yang dihantar menerusi berbagai saluran media sosial. Oleh itu, kita perlu berpegang teguh kepada peringatan Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dinyatakan dalam surah An-Nur ayat 19, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab, siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Perbuatan seperti itu pernah dilakukan seorang wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Jamil. Dia merupakan isteri kepada Abu Lahab. Apa yang dilakukan oleh Ummu Jamil ialah dia pergi ke tempat wanita berhimpun dan menceritakan buruknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tahu Rasulullah itu merupakan manusia paling sempurna di dunia. Akibat perbuatan itu, Allah Subhanahu Wa Taala memetik namanya dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api. Dilahirkan sejenis tali daripada tali-tali yang dipintal. Kisahnya itu akan terus dibaca dan Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka sehingga ke hari kiamat. Jelas kepada kita semua kelebihan dan nikmat yang diperoleh dunia ini boleh terpadam akibat keceluparan lidah tak bertulang. Atas sebab itu, Islam menggalakkan umatnya lebih banyak berdiam diri daripada banyak berkata-kata. Berdiam diri bukan maknanya mengalah atau tidak mampu melawan, tetapi mengelak berlakunya fitnah serta menyebarkan keaiban. Sebagaimana kita tidak suka orang lain membicarakan hal peribadi kita, begitu juga orang itu tidak suka kita bercakap hal berkaitan dirinya. Sehubungan dengan itu, setiap kali rasa hendak membicarakan hal keaiban orang lain, ingatlah, kita pun ada aib sendiri. Kita perlu ingat, pahala yang kita kumpul pada hidup ini tidak ketahui ia sebanyak mana. Jika ada, sanggupkah kita lihat semua pahala itu dipindahkan kepada orang lain yang pernah kita fitnah atau kita aibkan dia? Kita perlu sentiasa ingat, satu hadis menyatakan mengenai golongan yang muflis pada hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Tahukah kamu siapakah orang yang muflis?" Sahabat Nabi menjawab, "Bagi kami, orang yang muflis ialah orang yang tidak memiliki wang maupun harta benda." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Sebenarnya orang yang muflis dalam kalangan umatku ialah mereka yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala amal solat, puasa, zakat dan haji. Tetapi ketika di dunia, mereka pernah mencaci orang, menuduh tanpa bukti, memakan harta dan zalim, membunuh dan memukul sesuka hati. Lalu pada hari kiamat, orang yang dizalimi akan menerima pahala amal si penzalim. Jika pahala amalannya sudah habis, sedangkan kesalahan dan dosanya ketika di dunia kepada orang tidak berdosa masih banyak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri pula dosa orang yang dizalimi itu kepadanya sehingga semakin berat bebannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala
campakkan dia ke dalam neraka riwayat Muslim. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.